صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, niscaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi hazihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hazihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Rabbana kshif 'anna al-'azaba inna mu'minun. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dari angin dan cuaca ini, dan kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami memohon denganmu agar dijauhkan dari keburukan angin dan cuaca ini, dan dari keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang diperintahkan dengannya. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab jerebu ini daripada kami. Sesungguhnya kami orang yang beriman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Euforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sah, selamat, mudah, patuh syariat, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Ayo, melabur di pelaburan yang sah dan patuh syariah di Bursa Malaysia. Sertai saya, Muhammad Asri Ahmad, di webinar Labur Saham. Daftar sekarang di labursaham.com. Labursaham.com. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami. Itihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Cermin tengah pandang belakang. Perlu dilihat setiap 15 saat. Paling lama 30 saat. Perlu dilihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan impak. Dia tidak perlu dilihat, mengangkat kepala, hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Amboi, nampak lawa lah masjid kita. Warna pun ceria. Pakai cat apa tu Ustaz? Mestilah Bina Pen. Bina Pen? Patutlah nampak bagus sungguh. Memang baguslah. Rumah saya pun guna Bina Pen. Cat keluaran syarikat tempatan berkualiti tinggi dan mesra alam. Yang lagi bagusnya, Bina Pen mengamalkan patuh syariah dan diiktiraf oleh SIRIM. Alhamdulillah, diyakini suci. Ya ke? Mana ada dapat tu Ustaz? Layari binapenstore.com atau Facebook Bina Pen. Lani juga saya pergi beli. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Lahad Datu 107.3 FM. IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rakan-rakan saya. Kembali bersiaran kita hari ini untuk edisi hari Khamis. Seperti biasa, kita nak bawakan perkongsian ilmu kita dalam siri Maulid at IKIM. Dan insyaAllah dah pun bersedia. Kali ini kita bukan di studio dan kita bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, yang kini kita hubungi beliau di talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Faiz sihat Faiz? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk minggu ni dapat lagi bersama kita walaupun
beza sikitlah suasana dia kali ni Ustaz di rumah. Sebab ya, kes pun dah semakin meningkat. Kita doa sama-sama lah Ustaz ya. Semoga dapat kembali kita seperti biasa, seperti sedia kala sebelum ini. Semoga dijauhkan kita daripada wabak COVID-19 ini Ustaz, insyaAllah. Dan malam ini kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Kalau minggu lalu kita dah pun dengarkan awal berbicara tentang Sayyidatina Saudah untuk radhiyallahu anha untuk bahagian yang pertama. Dan kali ini kita sambung lagi. Jadi anda, rakan-rakan saya, boleh terus tonton kami di Facebook Live IKIM FM. Juga boleh dengarkan siaran ini menerusi radio IKIM. InsyaAllah kita nak terus saja pengajian ilmu kita bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Walhamdulillahi mil'u kulli ardin wa sama'. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah Al-Fatihi wal Khatimi wal Nasir wal Hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan akhi Faiz yang baik hati sedang mendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan keberkatan ini kita masih membicarakan tentang Sayyidatina Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah Al-Qurashiyah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang kedua selepas Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sudah kita bicarakan bagaimana proses perkahwinan beliau dengan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan telah juga Faiznya kita bicarakan kelebihan beliau, antaranya seorang yang sangat penyayang mengasuh anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil seperti anak sendiri, sehingga Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Ummu Kalthum sangat mencintai dan menyayangi Sayyidatina Saudah. Beliau berkahwin ketika berumur 65 tahun, sebahagian riwayat mengatakan 66 tahun, dan punyai Masya Allah badan yang besar dan melebihi wanita-wanita yang lain dari segi saiznya ketika itu. Dan juga sudah kita bicarakan ketika Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia 6 tahun, berkumpul dengan Nabi sebagai suami isteri dalam ketika berumur 9 tahun. Ketika sudah agak dewasa, Sayyidatina Saudah memberikan malamnya yang sepatutnya giliran beliau diberikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab kan dulu perkahwinan Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih agak kecil ketika itu, ketika usia 6, 7, 8 tahun. Ketika sudah berumur 9 tahun, itu sudah agak dewasa dan boleh menjalani kehidupan berumah tangga dengan suaminya. Ketika itulah Sayyidatina Saudah telah memberikan malamnya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan bijaknya dan cerdiknya Sayyidatina Saudah radhiyallahu taala anha. Dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari, وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَخَافَتْ أَنْ يُفَارِقَ
yutalliqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pernah sekali usia baginda sudah juga meningkat dan Sayyidatina Saudah juga meningkat. Ada seperti macam Nabi untuk mencuraikan Sayyidatina Saudah. Lalu ketika itu Sayyidatuna Saudah tidak mahukan perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, yaumi li Aisyah, ya Rasulullah, hariku, giliranku aku bagikan kepada Sayyidatina Aisyah. Faqabila dzalika minha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran Sayyidatina Saudah ini. Ketika Nabi ada berkeinginan ataupun dalam perancangan untuk mencuraikan Sayyidatina Saudah, lalu kata Sayyidatina Saudah, "Walladhi ba'athaka bil haqq, ma li fil rijali hajah, walakin uhibbu an ub'atha ma'a nisa'ika yawmal qiyamah." Ya Rasulullah, demi Allah yang telah membangkitkan Tuhan dengan kebenaran, sebenarnya saya tidak punya keinginan lagi kepada lelaki, tetapi aku inginkan dibangkitkan nanti di hari kiamat menjadi isteri-isterimu, wahai Rasulullah. Fa'anshaduka billadhi anzala alaika kitab, hal talaqtani limawjidatin wajataha alayya. Ya Rasulullah, apakah Tuhan yang berkeinginan untuk perancangan mencuraikan saya, apakah ada sebab-sebab sesuatu yang ada pada saya? Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak ada apa-apa yang kekurangan. Lalu kata Sayyidatina Saudah radhiyallahu taala anha, fa anshuduka lama raja'tani. Kalau begitu ya Rasulullah, kembalilah, aku inginkan Tuhan supaya kembali padaku dan menjadi isterimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju. Fa inni, kata Sayyidatina Saudah, fa inni qad ja'altu yawmi wa lailati li Aisyah hibbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku jadikan hariku kepada Sayyidatina Aisyah, yang beliaulah menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kata ulama cerdiknya Sayyidatina Saudah. Kenapa? Beliau memberikan malamnya kepada seseorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang dulu-dulu kita bicarakan, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling dicintai oleh baginda? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Sayyidatina Aisyah. Sayyidatuna Saudah memberikan malamnya kepada orang yang paling dicintai oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bermakna beliau telah memenangi hati Nabi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidatina Saudah. Demikian disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, khasyat Saudatu an yutalliqaha an-nabiyyu. Sayyidatuna Saudah sedikit risau kalau takut-takut dia curaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, aj'alu yaumi li Aisyah, aku jadikan hariku untuk Sayyidatina Aisyah. Mari kita lihat beberapa peristiwa yang menunjukkan Sayyidatina Saudah ini adalah orang yang sangat mulia, di samping hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan isteri-isteri baginda yang lain. Beliau memang terkenal dengan orang yang suka bergurau. Malah seni gurauan beliau itu subhanallah mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga isteri-isteri baginda yang lain, menunjukkan kemesraan di antara mereka. Pernah sekali disebut oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid.
Dan Al-Imam Tabrani menyebutkan kisah yang kita nak sebutkan ini di dalam Al-Mu'jamul Kabir daripada Ruzainah. Ruzainah adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidatuna Saudah datang ke rumah Sayyidatina Aisyah. Rupa-rupanya dekat rumah Sayyidatina Aisyah ada isteri Nabi yang lain, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar. Lalu Sayyidatina Saudah, faja'at Saudatu fi hayatin fi halatin hasanah. Datang Sayyidatuna Aisyah bersolek-solek, cantik orangnya, berdandan, pakai baju yang cantik-cantik, masya-Allah, berhias diri. Begitu. Lalu apa yang berlaku? Rupa-rupanya Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah pakat dua ni, Pak Ais. Untuk apa? Untuk nak kenalkan sesuatu kepada Sayyidatina Hafsah, madu keduanya. Lalu apa yang mereka buat? Lalu kata Sayyidatina Aisyah, ittaqillah. Lalu kata Sayyidatina Hafsah, la afsadanna 'alaiha zinataha. Saya akan rosakkan perhiasannya. Maksudnya saya akan ubahkan. Maksudnya yang cantik-cantik tadi bagi dia hodoh. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, ma taqul. Apa yang akan ma taquli? Apa yang akan kamu katakan? Nah, masya-Allah. Kata Sayyidatina Hafsah bergurau dengan madunya Sayyidatina Saudah. Ya Saudah, kharajal a'war. Wahai Saudah, Dajjal telah keluar. Gitu, nah. Dajjal telah keluar. Hang nak tahu? Dajjal telah keluar. Masya-Allah. Kata Sayyidatina Saudah, "Naam, ya ke?" Lalu fazi'at faz'an syadida. Lalu takut sangatlah Sayyidatina Saudah. Pasal apa? Pasal Dajjal telah keluar. Lalu dia menggelabah, lalu bertanya, "Aina akhtabi?" Keluar Dajjal ni, tang mana saya nak sembunyi? "Aina akhtabi?" Kat mana saya nak sembunyi? Kata Sayyidatina Hafsah, "Alaiki bi khimah." Kamu duduklah cari dalam khemah, tempat bersembunyi. Khemah itu sebenarnya ada satu tempat dekat rumah Sayyidatina Aisyah yang tempat tu sebenarnya tempat dekat dengan dapur, Faiz. Dan tempat tu ada sarang labah-labah. Akhirnya Sayyidatuna Saudah kerana takut dengan Dajjal keluar tadi, lalu menyorok bawah tu. Menyorok bawah khemah ataupun tempat yang terselindung. Walau tempat tu tempat kawasan dapur. Dan di situ ada dipanggil nasijul ankabut. Ada sarang labah-labah dalam tu. Jadi keduanya pakat gelak dengan Sayyidatina Saudah, takut dengan Dajjal, lari sembunyi macam tu. Habislah tempat kotak tu tadi, pakai yang elok semua dah jadi kotak dah. Dalam pada tu Nabi SAW naik wa huma tadhakani, dan keduanya pun ketawa. La tastati'an an tatakallama min ad-dhahak. Sampai ketawa kuat sangat ni, tak tahan keduanya nak bercakap pun tak boleh. Siapa? Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah. Lalu Nabi bertanya, "Limadha ad-dhahak? Limadha ad-dhahak?" Kenapa kamu keduanya ketawa? 3 kali Nabi tanya, "Limadha ad-dhahak? Limadha ad-dhahak? Limadha ad-dhahak?" Pasal apa? Pasal mereka duanya duk gelak. Gelak ni sampai tak berapa nak boleh nak ketawa. Lagu tu nak. Lalu keduanya pun tunjuk tangan ke khemah. Yang tempat itulah ada apa? Ada Sayyidatina Saudah. Fazahaba. Lalu Nabi pun pergi jumpa. Faidah Saudah tu rupa-rupanya Saudah dekat situ tu. Lalu Nabi tanya, "Ya Saudah, malaki?" "Ya Saudah, pasal apa? Kenapa kamu buat lagu ni?" Kata Sayyidatina Saudah dengan jujur, "Ya Rasulullah, kharajal a'war." "Ya Rasulullah, telah keluar Dajjal." Lalu kata Nabi SAW, "Ma kharaja, tak keluar lagi, wala yakhrujanna, tapi pasti Dajjal akan keluar." 2 kali Nabi ulang, "Ma kharaja, tak keluar lagi, wala yakhrujanna, pasti akan keluar." Begitulah hadirin, bagaimana seni gurauan dan hiburan Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah terhadap sepupu
terhadap madu keduanya, iaitu Sayyidatina Hafsah. Kenapa keduanya berani bergurau sebegini? Sebab satu, itu tanda sayang dan cinta keduanya kepada Sayyidatina Saudah. Yang kedua, mereka tahu Sayyidatina Saudah juga suka bergurau dan orangnya tidak sensitif, dan orang yang suka bergurau begini, kalau kita pun balas dengan gurauan juga, nanti akan timbul kasih sayang dan keserasian di antara mereka, dan semuanya itu mereka adalah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Nanti kita akan lihat beberapa lagi peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Saudah radhiyallahu taala anha. Hadza wabillahi taufiq. Anda semua jangan mana, teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. In the town of Mecca, a child was born to change our lives forever. The sky lit up with beautiful weather. It's where it all began. He grew up fast, walking with elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from everyone, the most trustworthy one. Oh, Muhammad, oh Muhammad. There was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk. Oh, Muhammad, oh Muhammad. Sallallahu alayk Allah. The final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Oh, oh, oh. Forever love our prophet. Forever, in every day in our life. So kind and so graceful. The messenger of Allah. The final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Oh, oh, oh. Muhammad, 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 Muhammad. This is the story so far. Terima kasih tuan dan terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita masih lagi dalam Maulid Edikim, tajuknya Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Dan kita sambung lagi tentang Sayyidatina Saudah ini bersama dengan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Faiz. Disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, matat syatatun li Saudah binti Zam'ah. Pernah kambing biri-biri kepunyaan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah itu mati. Tapi Sayyidatina Saudah kerana suka bergurau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, matat fulana. Ya Rasulullah, telah meninggal fulana.
fulana ni kan biasa kita letakkan untuk seseorang. Sebenarnya yang beliau maksudkan ta'nishatah. Yang Sayyidatina Saudah maksudkan bukan orang yang meninggal, tapi yang meninggal adalah kambing biri-birinya. Lalu Nabi mengatakan, "Falaula akhadtum maskaha?" Mengapa kamu tidak mengambil kulitnya? Sayyidatina Saudah bertanya, "Na'khudhu maska syatin qad matat?" Apakah boleh kami mengambil kulit kambing yang telah mati, yang telah jadi bangkai itu? Lalu Nabi SAW menjawab, "Innama qal," sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu," sampai akhir ayat. Dalam firman Allah Ta'ala yang bererti, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau binatang itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging khinzir. Subhanallah. Lalu kata Nabi setelah membaca firman Allah Ta'ala tadi, "La ba'sa an tadbughuhu wa tantafi'una bih." Tidak mengapa untuk kamu menyamakkannya dan kamu memanfaatkan kulitnya tadi itu. Nah, lalu apa yang berlaku? Sayyidatina Saudah fa'arsalat ilaiha fasalakhat maskaha fattakhadhat minhu qirbatan hatta takharraqat indaha. Lalu Sayyidatina Saudah suruh orang ambil kulit tadi, kambing tadi itu dan menyamakkan kulitnya, lalu dibersihkan di sama dan dibuat seperti qirbah. Qirbah ni kantong air. Kalau zaman kita sekarang ada galen untuk letak air dalam tu. Kalau zaman dahulu kulit kambing itulah yang dibersihkan, kemudian dikeringkan, dijahit menjadi qirbah ataupun kantong air yang digunakan akhirnya kantong air tadi itu sampai rosak ataupun sampai koyak. Demikian. Subhanallah, hukum boleh menggunakan kulit binatang yang sembelih untuk kegunaan itu, antara asbabnya adalah Sayyidatina Saudah. Peristiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika yang lain, Sayyidatina Saudah juga punyai kebaikan yang besar dalam sesuatu yang berkaitan dengan ibadah haji. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ista'zanat Saudatu bintu Zam'ah Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wa sallam ay ya'zana laha fatadfa'a qabla an yadfa'." Sesungguhnya Sayyidatina Saudah binti Zam'ah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam untuk beliau bertolak ke Mina daripada Muzdalifah sebelum fajar. Kenapa? Supaya jangan orang bersesak-sesak di situ. Kan kita daripada Muzdalifah bermabit di Muzdalifah untuk yang bermanasik haji, bermula bermabit itu bermula daripada tengah malam, kemudian mengutip batu di situ dan bolehlah beredar. Kalau nak beredar terus pergi ke Mina untuk esok selepas duhanya melontar di Jamratul Aqabah. Sayyidatina Saudah kerana orangnya besar badannya, kemudian berjalan agak lambat, lalu minta izin ya Rasulullah untuk pergi juga lebih awal, supaya jangan nanti bersesak-sesak dengan orang lain. Tetapi sudah pasti selepas masuk waktu Muzdalifah itu, pertengahan malam itu. Fa'adina laha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Qala al-Qasim yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wa kanat imra'atan thabitah. Adalah Sayyidatina Saudah seorang perempuan yang thabitah. Thabitah ini maksudnya saqilah yang agak berat sebab badannya agak besar, sehingga kalau berjalan agak slow dan lambat. Sebab itu beliau minta untuk pergi
ketika orang lain tidak ramai dan mengelakkan bersesak-sesak di Mina, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Atas peristiwa inilah Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Fali'an akuna ista'dhantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dhanat Saudatu fa adfa qabla an-nas ahabbu ilayya min makruhin bih." Kalau saya meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana Sayyidatina Saudah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku sukai daripada orang yang dilapangkan. Kenapa? Sebab meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah itu sangat luar biasa, tambah lagi kalau diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi izinkan, bermakna yang mengizinkan juga adalah Allah Azza wa Jalla. Bermakna ini satu kemuliaan kepada orang yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kemuliaan Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha adalah ayat tentang hijab, iaitu perempuan menutup aurat mereka berhijab adalah antaranya asbab beliau. Disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kharajat Saudatu ba'dama duriba al-hijab li hajatiha. Pernah Sayyidatina Saudah ketika setelah diturunkan ayat tentang hijab, pensyariatan hijab, beliau keluar untuk hajat yang tertentu. Wa kanat imra'atan jasimatan la takhfa 'ala man ya'rifuha. Kerana beliau ini seorang yang punyai badan yang agak besar sehingga siapa pun tahu beliau itu. Fara'aha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidatina Saudah keluar sekejap tadi itu untuk keperluan beliau, dilihat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Sayyidina Umar, "Ya Saudah, ama wallahi ma takhfayna alaina, fanzuri kaifa takhrujin." Wahai Saudah, demi Allah, kamu tidaklah bersembunyi daripada kami. Maksud, kami tahu itu adalah kamu sebab dengan badanmu dan sebagainya. Maka cuba lihatlah bagaimana kamu keluar itu. Sayyidatina Saudah, apa yang berlaku? Fankafa'at raji'atan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Kata Sayyidatina Aisyah, patah balik Sayyidatina Saudah, tak jadi keluar dan patah balik. Walhal ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku, kata Sayyidatina Aisyah. Wa innahu la yata'asha. Ketika itu Nabi sedang makan, iaitu makan malam ya. Wa fi yadihi arqun. Di tangan Nabi ada sepotong daging. Fadakhalat Sayyidatina Saudah masuk ke rumah, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kharajtu li ba'di hajati." Ya Rasulullah, aku keluar untuk sebahagian hajatku. Faqala li Umar kada wa kada. Tapi Umar mengatakan begini-begini kepadaku. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, fa'auhallahu ilai. Ketika itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijab. Nah, ketika ini sebenarnya tentang hijab, ayatnya turun ketika itu. Masya Allah. Thumma rufi'a anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan daging tadi tu kan, di tangan tu tak jadi. Wa innal 'arqa fi yadihi ma wada'ahu. Sedangkan ketika itu daging masih ada lagi di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan wahyu turun ketika itu, Nabi memuliakan wahyu dan sehingga Nabi tidak makan terus. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu qad udhina lakunna an takhrujna
lihajatikunna, sesungguhnya telah dibolehkan bagi kamu untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kamu. Asbab turunnya ayat hijab ini adalah Sayyidatina Saudah yang menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Saudah radhiyallahu taala anha. Sekejap lagi kita akan bicarakan ada satu lagi peristiwa yang Masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Sayyidatina Saudah dan menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Saudah. Selepas ini insya-Allah, hadza wabillahi taufiq. Cik, bermakna untuk anda yang terus setia bersama-sama kami dengarkan IKIM untuk sambungan dalam siri Maulid kita seketika nanti. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. IKIM kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali pelitup hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, buang pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Dalami ayat dan contoh kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel mengupas kitab Maza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Yep, Inspirasi Euforia Islami. Dalam siri Maulid kita pada minggu ini kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Masih lagi bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Joel, Ustaz di rumah. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan lagi sambungannya Ustaz. Untuk tajuk ni bahagian yang terakhir Ustaz tentang Sayyidatina Saudah. InsyaAllah silakan Ustaz. Khair, syukran jazilan Faiz. Mari kita lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri baginda yang sangat dicintai ini, Sayyidatina Saudah radhiyallahu taala anha. Pernah sekali kisah ini disebutkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Sa'ad ibn Zurarah. Beliau mengatakan tawanan-tawanan perang Badar telah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat-tempat mereka diikat dan ada ketika itu Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidatina Saudah, "Qudima bil telah dibawa kepadaku, telah dibawa tawanan-tawanan perang, fa ataitu manzili, aku datang ke rumahku. Fa idza ana bi Suhail bin Amr fi nahiyatil hujrah majmu'atan yadahu ila unuqi." Lalu saya lihat siapa? Suhail bin Amr. Suhail ini adalah ipar kepada Sayyidatina Saudah yang tangannya dibelenggu dan diletakkan di dekat dengan lehernya. Sebab beliau ataupun dia menjadi tawanan perang muslimin ketika itu. Subhanallah, ketika Sayyidatina Saudah melihat keadaan sebegitu, ini adalah juga termasuk ahli keluarga beliau, juga yang terbunuh dalam perang Badar itu juga sebahagiannya adalah ada juga di kalangannya ahli keluarga Sayyidatina Saudah. Lalu beliau sendiri mengatakan, apa dia? Falamma ra'aituhu ma malakat nafsi. Ketika aku melihat Suhail diperlakukan begitu, beliau jadi macam tak sedar diri. Walhal beliau sudah Islam dan
sepatutnya lebih kepada mencintai Islam Rasulullah dan perjuangan. Ini masih lagi ada sentimen kasih dan sayang kepada keluarga yang masih lagi belum Islam ketika itu. Nah, lalu beliau mengatakan, Aba Yazid, u'titum ma bi'aidikum. Wahai Aba Yazid, kamu nak menyerah dan menghulurkan tangan kamu begitu sahaja? Maksudnya kamu nak menyerah begitu sahaja? Ala muttum kirama, alangkah baiknya jika kamu mati dalam keadaan yang mulia. Seolah-olah lawanlah. Begitu. Subhanallah. Kata beliau sendiri, ketika itu beliau macam tak sedar kerana lebih lagi perasaan kekeluargaan itu masih menguasai dirinya, walhal mereka itu belum Islam, tidak Islam ketika itu. Lalu beliau sendiri mengatakan, "Fawallahi ma nabbahani illa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min dakhilil bait." Beliau sebenarnya tidak sedar sebut begitu. Sentimen kekeluargaan, rasa itu lebih kuat ketika itu sehingga beliau sendiri tidak sedar yang beliau telah Islam ketika itu, dan yang menyedarkannya adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada dalam rumah. Apa kata Nabi? Ai sauda, ala Allahi wa ala Rasulih. Ya Sauda, apakah kamu membela Allah dan Rasulnya? Lalu kata Sayyidatina Sauda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi ma malaktu nafsi haitsu ra'aitu Aba Yazid an qultu ma qult. Ya Rasulullah, maafkan saya tadi tak dapat nak kawal perasaan saya bila saya melihat Yazid diperlakukan begitu. Nah, jadi subhanallah. Lalu aku sebut apa yang telah aku sebutkan tadi. Aku mohon maaf ya Rasulullah. Nabi SAW senyum sahaja, tidak marah-marah pun, dan Nabi berjanji untuk memperlakukan tawanan-tawanan perang termasuklah Suhail tadi itu dengan baik. Begitulah akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan unsur manusiawi. Ingat masih lagi perasaan kekeluargaan yang ada pada Sayyidatina Saudah itu. Akhirnya mari kita melihat akhlak mulia yang banyak pada Sayyidatina Saudah, yang tidak terkira banyaknya mencintai Rasulullah sepenuhnya, mencintai anak-anak dan ahli keluarga Rasulullah yang lain, sehingga yang menonjol yang ada pada Sayyidatina Saudah adalah suka bersedekah. Pernah Sayyidatina Aisyah mengatakan, anna ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qulna lin Nabi, sebahagian isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Nabi, ayyuna asra'u bika luhuqa, ya Rasulullah, siapa yang di antara kami yang nanti akan segera menyusul Tuhan selepas kematian Tuhan akan datang? Lalu kata Nabi, atwalukunna yadan, iaitu orang yang paling panjang tangannya paling panjang. Lalu apa yang berlaku? Fa'akhadhu qasabatan yadra'unaha. Lalu mereka pun ambil tongkat untuk mengukur tangan yang mereka panjang masing-masing. Apa yang berlaku? Maka Saudatu atwalahunna yadan, yang paling panjang tangannya adalah Sayyidatina Saudah. Fa'alimna ba'da annama kanat tula yadiha sadaqah. Rupa-rupanya tangan panjang itu juga menunjukkan beliau banyak bersedekah. Wa kanat asra'ana luhuqan bih, dan beliau juga lah yang paling cepat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Wa kanat tuhibbus sadaqah. Ini diakui oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Saudah sangat mencintai dan sangat suka bersedekah. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sirin, anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu ba'atha ila Saudata bi fararati darahim. Sesungguhnya Sayyidina Umar pernah memberi beberapa uncang dan dirham kepada Sayyidatina Saudah. Lalu Sayyidatina Saudah mengatakan, fil gharara mithlu tamar, di dalam uncang seperti ada tamar dalam itu.
Ya jariyah, wahai pembantuku, itu jariyah itu seorang pembantu, balighinil fath, cuba datangkan padaku dan buka. Fa farraqatha, lalu tanpa semena-mena dirham-dirham yang ada di dalam muncang tadi itu segera dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Masya Allah. Hadirin, beliau antara orang yang banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, dan juga imam-imam hadis yang lain meriwayatkan daripada Sayyidatina Saudah radhiyallahu taala anha. Allah azza wa jalla sangat mencintai dan Allah azza wa jalla merahmati kehidupan Sayyidatina Saudah daripada kehidupan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, sehingga di akhir hayatnya yang banyak diisikan dengan ibadah dan bersedekah kepada Allah azza wa jalla, sehinggalah pada akhir kekhilafan Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah pada tahun 54 Hijriyah, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ketika meninggalnya Sayyidatina Saudah, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sujud. Lalu ditanyakan kepada beliau, faqila lahu fi dhalik, kenapa beliau melakukan sujud sebegitu? Dijawab oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum ayatan fasjudu." Jika kamu melihat sesuatu tanda kebesaran, maka hendaklah kamu sujud. Fa ayyu ayatin a'dhabu min dhahabi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia fa ayyu ayatin a'dhamu min dhahabi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayat apa, tanda apa yang lebih besar dan agung daripada perginya isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bermaksud Nabi katakan, kalau ada peristiwa yang besar, maka kamu sujud begitu. Jadi peristiwa yang besar yang berlaku adalah kematian Sayyidatina Saudah tadi, yang kehidupannya memberikan gambaran dan pengajaran kepada orang-orang yang masih hidup ketika itu, sehingga diteladani juga oleh orang-orang yang selepas beliau, selepas kewafatan beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darajat Sayyidatina Saudah binti Zam'ah dan menjadikan kita mendapat keberkatan daripada keberkatan-keberkatan beliau yang sangat banyak itu. Dan Allah Azza wa Jalla memilih kita untuk bersama di dalam syurga dengan orang-orang yang saleh, juga bersama dengan isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita minggu ini dengan tajuk Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung dalam tajuk Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin. Tokoh lain pula kita akan bicarakan daripada isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bila kita dengar, bila kita belajar tentang tajuk ini, harapan kita tak lain tak bukan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Terima kasih sekali lagi Ustaz untuk perkongsian kita. Kita jumpa minggu hadapan insyaallah Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. ظهر الدين المؤيد بظهور
هنانا بمحمد ذلك الفضل من sahabatku yang mencinta kepada insan termulia. Mari salawat bersama, katakanlah yang hanana. بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني، ما له في الخلق ثاني. وعليه أنزل الله يا غنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يا غنانا بمحمد، يا غنانا بمحمد، يا هنانا بمحمد. ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Generasi membawakan topik tentang beli jiwa atau belai jiwa. Kita bersama dengan perunding Smart Parenting kita pagi ini iaitu Encik Zaid Muhammad. Untuk kita hidup seimbang dalam apa-apa benda tu, kita buat 80%, 20%, 80-20. Maknanya kita jangan buat 100%, tinggal semua yang lain, buat itu saja, tak boleh. Kena ada, dia panggil situational ataupun mengikut situasi. Contoh hubungan kita dengan suami isteri. Kalau asyik belai jiwa, itu orang kata mana lebih penting, cinta atau wang. Cinta tu belai jiwa, wang tu beli.